Apa benda Secret Invasion ni? Hari tu Maria Hill mati. Sekarang ni pula Gaia pula yang mati. Lepas ni siapa pula yang mati? Ni Nick Fury nak lawan dengan Super Skrull. Bukan seorang, beribu-ribu Super Skrull. Macam mana dia nak menang tu? Looks like you lost another one. Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finvision YouTube channel di mana kita bahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumours, Marvel Theory and everything about Marvel. Dan ini adalah correct plot session untuk Secret Invasion episod yang ketiga yang berjudul Betrayal ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pengkhianatan. Okay? Dan jangan lupa for those yang baru saja tiba di YouTube channel ni ataupun yang dah lama, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang sebab masih lagi support Finvision YouTube channel. Dan FYI juga nanti akan ada giveaway Funko Pop kepada Finvision punya subscribers. Apakah Funko Pop itu? Aku tak nak bagi tahu lagi, tapi akan ada 3 Funko Pop untuk anda semua nanti. Okay? So yeah, klik the subscribe button. So yeah, without mistake kita teruskan dengan Secret Invasion episod yang ketiga yang berjudul Betrayal. Okay, first of all aku nak bercakap tentang kenapa aku bagi rating 8.5 per 10 bintang. Sebab ada orang dah question aku kenapa episod yang ketiga ni aku bagi lebih sikit daripada episod yang kedua. Okay, first of all memang aku tak dapat deny episod yang kedua memberikan kepada kita input yang agak berat. Even aku dah mention banyak kali, Secret Invasion adalah satu series yang art berat, sukar untuk kita terima, dan dia ada less entertainment tau. Dia tak ada aksi yang banyak-banyak, more about dialog. Okay, dan kita tahu episod 1 sehingga 3 kita dah tengok ni, ianya hanya adalah build up story saja kepada apakah Secret Invasion itu dan apakah segmen yang dibawakan, iaitu Who Do You Trust. Okay, kalau korang tengok title dia pun untuk every episode dia berkait rapat dengan Who Do You Trust. Okay, itu adalah dia punya main theme untuk Secret Invasion. Bukan dalam series ni saja, even dalam Marvel Comic dia orang pun play the same tema yang sama kan. Dan aku berikan rating lebih sikit untuk episod kali ni yang berjudul Betrayal disebabkan macam mana dia orang menulis penceritaan betrayal itu dengan sangat-sangat kemas tau. Sebabnya bila kita bermain dengan kepercayaan, benda-benda ni adalah hubungan di antara kita bersama dengan orang lain. Tak kira lah mungkin hubungan bersama dengan rakan, hubungan bersama dengan pasangan, keluarga ataupun rakan sekerja dan sebagainya lah. Akan ada relationship yang berlaku, dan bila relationship ni nak berlaku, perlunya trust dalam relationship tersebut. Kalau tak ada trust, bakal berlakunya betrayal ataupun pengkhianatan kepada relationship tersebut. Okay? Dan semua benda tu, konsep tentang betrayal ini diceritakan dengan sangat baik di dalam episod yang ketiga. Bahkan bukan sahaja daripada perspektif Nick Fury, kita boleh tengok macam mana betrayal ini berlaku daripada segi Colonel James Rhodes ataupun Rhodey, lepas tu wife kepada Nick Fury, Priscilla tu, lepas tu juga daripada Talos yang mana telah membawa jutaan Skrulls ke bumi, okay, tanpa memberitahu Nick Fury. Yang mana Nick Fury lah yang membuat perjanjian dengan Talos dan juga Skrulls yang lain kan. Lepas tu juga daripada segi Gaia, okay, mana Gaia telah mengkhianati Gravik sebabkan dia rasa Gravik sudah pun tidak berjuang ataupun memperjuangkan apa yang benar, tapi dia lebih memperjuangkan tentang apa yang dia ingin mahukan. Okay, yang mana dia nak Skrulls merampas bumi. Dia bukan, Gravik ni dia bukan nak coexist macam Talos nak, tapi Gravik ni dia nak take over bumi, dia nak hapuskan semua manusia. Sebab dia mention dia bukannya nak buat dunia ni adalah satu penghambaan untuk dia buat manusia dilayan seperti anjing. Tidak, dia tak nak buat benda macam tu. Dia nak manusia ni pupus. Okay. So sebabkan itu Gaia telah mengkhianati Gravik. Okay, so without mistake kita teruskan dengan poin yang pertama, iaitu berkaitan dengan wife Nick Fury, iaitu Priscilla. Okay, dia muncul dalam Secret Invasion episod yang kedua pada penghujungnya, apabila kita dapat tahu Nick Fury pergi ke satu rumah dan berjumpa dengan seorang wanita. Okay, dan the main question yang kita bermain dalam kepala, yang kita rasa macam tak boleh brain, rupanya wife kepada Nick Fury adalah Skrulls, dan kita punya persoalan adalah
Adakah Nick Fury tahu dia punya wife itu selama ini adalah Skrull? Dan dalam episod yang ketiga ini sudah pun terjawab di mana wife dia itu adalah Skrull. Dan dia bukannya dia bercinta mungkin selepas tahun 1998, okey, di mana dia berjumpa dekat satu restoran kedai makan itu, dan juga dia ada mention lah tentang Dreykov. Dreykov ini sudah dimention dalam filem Black Widow, di mana Black Widow ataupun Natasha Romanoff pergi menentang dengan Dreykov dan juga Red Room. Okey, dalam cerita itu dah diceritakan ini adalah referensi daripada filem Black Widow itu. Okey, dan masa tu jugalah dia memuji macam mana rupa Priscilla ini sangat cantik dalam human form dan sebagainya. Lepas tu kita pergi kepada masa sekarang ini di mana Nick Fury dia berjumpa dengan Priscilla, makan pagi dan sebagainya, dan dia pergi menyentuh kepada sentimen di mana Nick Fury telah hilang selama beberapa tahun. Satu, masa blip, di mana blip ini adalah ekoran daripada Thanos punya snap, dan Nick Fury adalah salah seorang yang terjejas, salah seorang yang hilang pada waktu itu selama 5 tahun. Okay? Dan lepas dia kembali, dia juga hilang sekali lagi disebabkan dia perlu pergi ke angkasa lepas untuk mengendali Saber punya station. Okay? Dan kita dapat daripada perspektif wife kepada Nick Fury ni, di mana Nick Fury telah betray wife-nya. Sebab dia Nick Fury hilang semasa blip itu bukanlah daripada dia punya kerelaan. Dia hilang begitu saja, dan semasa itu wife Nick Fury ini meratapi, merasa sangat-sangat sedih. Tapi selepas dia datang balik daripada blip itu, dia bukanlah nak bersama dengan keluarganya, bersama dengan isterinya, tetapi dia memilih, dia volunteer untuk pergi ke angkasa lepas untuk mengendali Saber Station. Dan dekat sini daripada perspektif wife Nick Fury, dia merasakan Nick Fury memang betray dia. Dan apakah yang terjadi pada waktu itu, Nick Fury telah bertanya. Sebab Nick Fury sekarang ni dia berada dalam satu state ataupun satu keadaan di mana dia tidak mempercayai kebanyakan orang, termasuklah dengan isterinya, iaitu Priscilla tu. Okay? So, ni aku confuse jugalah sebab nama yang diberi adalah Priscilla ataupun dipanggil sebagai Sila lah. Tetapi kita tahu dia ni adalah Skrull yang ada dalam episod yang kedua pada mulanya yang dinamakan sebagai Vara. So aku tak tahu kenapa namanya berubah ataupun itu adalah nama manusianya ataupun tidak. Aku tak tahu about that thing. Dan juga dia dimention, Nick Fury mention, adakah kau pernah berjumpa dengan Gravik sepanjang aku hilang selama ini? Dan isteri kepada Nick Fury, dia terkesan dengan sentimen tersebut, dia terkesan dengan accusation tersebut ataupun tuduhan tersebut yang nak mengatakan macam oh kau dah hilang selama beberapa tahun, lepas tu kau belah pergi angkasa, lepas tu kau nak tuduh aku dengan Gravik pula. And which means sebenarnya dia memang ada relationship dengan Gravik daripada episod yang kedua lagi, masa Gravik itu masih kecil. Okay? Dan mungkin disebabkan kehilangan Nick Fury, dia telah membuatkan wife kepada Nick Fury ini telah hilang arah dan kembali kepada Gravik dan juga kaum-kaumnya, iaitu Skrull, untuk memperjuangkan apa yang Skrull sepatutnya dapat. Okay? Mungkin before this memang dia meratapi, tapi after that dia dah sedar dia perlu mengikut apa yang Gravik mahukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Itu adalah apa yang wife Nick Fury rasa lah. So in order to that, untuk mencapai apa yang dia nak, apa yang wife Nick Fury nak, dia perlu betray Nick Fury dengan membuat satu kesepakatan dengan Gravik. Dan ada satu scene di mana dia call orang tu kan, dia ada call someone, dan Nick Fury rasa macam sansi, rasa macam siapa pula yang kau siapa pula ni kan. Okey, dia ada dua spekulasi sama ada itu adalah Gravik ataupun itu adalah Colonel James Rhodes. Okey, nanti aku akan ceritakan sebentar nantilah. Dan aku juga nak mention tentang tentang ending scene. Okey, kita terus pergi straight kepada ending scene di mana wife Nick Fury, Vara ataupun Priscilla itu pergi ke satu tempat ataupun bank untuk mengambil pistol dan juga telah mengangkat telefon. Suara siapa dekat telefon tu kan? Suara siapa dekat telefon tu tak lain dan tak bukan adalah Colonel James Rhodes. Okey, yang mana membuatkan episod yang ketiga ini membuatkan teori tentang Colonel James Rhodes ataupun Rhodey itu adalah Skrull sangat-sangat kuat. Bukan scene tu saja, ada lagi scene yang lain yang aku akan ceritakan sebentar nanti. Next stop, kita pergi kepada pelancaran Super Skrull. Okay, di dalam episod yang kedua kita sudah diceritakan di mana idea ataupun agenda Gravik untuk menawan dunia adalah untuk mencipta Skrull yang lebih powerful, iaitu Super Skrull. Dan aku sangat-sangat bangga, aku sangat-sangat suka sebab Gravik
finally mention tentang Super Skrull dan keluar daripada mulutnya sendiri tanpa kita yang mengandaikannya. Kita kadang-kadang ni kita suka mengandai apa yang terjadi kan, termasuk diri aku sendirilah. Oh, ni akan ada Super Skrull dan sebagainya. Tapi bila satu karakter itu yang sebut sendiri nama Super Skrulls, macam tu kan, dia macam sebut nama Team Avengers tapi daripada Skrulls punya perspektif. Aku sangat bangga dengan scene tersebut lah. Dan dia pada waktu itu dia telah membawakan satu kumpulan yang dinamakan sebagai The Council of Kang. Kang pula. Dah kenapa pula Kang? The Council of Skrulls. Okay. Untuk pergi kepada basement ataupun dekat satu tempat nuklear reactor tu kan. Dekat dia punya base lah. Skrull punya apa nama tu lah. Resistant. Okay, Skrull punya Resistant punya base tu untuk menunjukkan macam mana Super Skrulls ini terjadi, yang mana mengandungi 4 superpower ataupun 4 kelebihan, iaitu daripada Groot. Lepas tu kita ada Obsidian Cull, kita juga ada Cull Obsidian, dan juga kita ada Extremis dan Frost Beast. Okey, di mana empat super power ini dapat kita replicate daripada Marvel Comic, iaitu Fantastic Four. Sebab itu sebenarnya yang terjadi sebelum-sebelum ni lah dalam Marvel Comic, tapi sekarang kita tak ada Fantastic Four lagi. Tapi itulah caranya untuk mereka membawakan satu canon story untuk Skrulls, satu parallel story untuk Skrulls, macam mana Super Skrulls itu terjadi. Dan aku memberi pujian lah, dan idea tu sangat-sangat kreatif. Dan aku tahu mungkin some of you guys rasa marah about that thing, tapi it is what it is. Kita kena accept benda tu sekarang ini. Tapi apa yang menarik lagi tentang Super Skrulls ni, idea Gravik adalah untuk mewujudkan Super Skrulls, and kita semua faham pasal benda tu kan. Tetapi apa yang dia menambah baik daripada apa yang dalam komik ada adalah dia bukan nak buat satu Super Skrulls, dia nak buat ribuan Super Skrulls. Bermakna semua orang ataupun semua Skrulls yang ada dekat situ layak dan berhak untuk mendapat superpower tersebut, untuk mengambil alih dunia, untuk membunuh manusia-manusia lain. Dia punya plan adalah untuk membuat manusia membunuh sesama manusia, tetapi in order untuk mencepatkan lagi proses, dia perlu Super Skrulls ini bukannya satu, tapi ribuan dan juga jutaan. Dan benda tu sangat-sangat besar tau dia punya argument, sebab dalam komik, even satu Super Skrull sukar untuk tewaskan dan lagi kuat daripada Fantastic Four. Cuba bayangkan ribuan Super Skrulls, jutaan Super Skrulls. Weh, susah. Aku sampai sekarang, aku tak nak brain macam mana Nick Fury nak menang peperangan dengan Gravik ini. Okay, this is not a war yang simple grounded. Dia dah lebih kepada satu genocide punya war. Aku tak tahu macam mana Nick Fury nak menang. Okay, so tambahan lagi untuk Super Skrulls ini juga, Gravik. Okay, kita dapat tengok Gravik dan juga Talos bersemuka dekat satu tempat. Aku tak ingat nama tempat apa, tapi mereka berdua jumpa adalah alasan ataupun disebabkan Gaia lah, macam Talos nak jumpa dengan Gaia. Tetapi mereka ada perdebatan idea sikit dekat situ apabila Gravik menunjukkan satu momental ataupun satu gambar. Aku tak tahu gambar tu pasal apa, pasal World War II tak silap aku, di mana dia menceritakan dalam peperangan akan ada orang atasan dan juga orang bawahan. Dan dia Gravik, daripada perspektif Gravik, dia menceritakan orang bawahan ni lah yang buat kerja kotor orang atasan. Orang bawah ni lah yang nak memperjuangkan kemerdekaan. Itu apa yang Gravik cuba sampaikan kepada Talos. Tapi apa yang Talos kata dekat Gravik, kau bukannya nak coexist, kau ni nak membunuh semua manusia, tapi kau kena berhati-hati dengan manusia. Manusia ni sangat berbahaya apabila dia berada dalam situasi yang paling rendah. Kenapa Talos cakap sebegitu? Momen yang paling senang, satu reference yang paling mudah kita nak kaitkan adalah Avengers Infinity War, di mana Avengers dan dunia pertama kalinya menghadapi kekalahan daripada satu alien yang bernama Thanos. Kekalahan yang bukan kecil, kekalahan yang besar, di mana half of population hilang. Tapi apa yang mereka buat, apa yang sisa manusia yang buat, dia bukan move on, dia bukannya okay, jom kita tambah anak dan sebagainya. Tak, dia tak buat macam tu. Oh, kau main kesan kita orang cipta masa-masa, kita orang nak balik populasi yang lama hilang dahulu. Itu bahayanya, which dekat sini Talos bagi sentimen tu, bagi ayat tu sangat-sangat berat, menunjukkan manusia ni adalah satu kaum yang sangat special. Dan masa tu dia dah bengang dengan Gravik. Dia ada juga ajak duel
Duel ini bermaksud adalah pertempuran dalam Skrulls. Dia ada satu pertempuran satu lawan satu untuk mendapatkan kuasa lah. So itu apa yang Telos cadangkan kepada Gravik. Tapi Gravik sudah tahu dia punya credibility dan juga sudah tahu dia punya harga diri dan siapakah dirinya. Dia sudah pun dikenali sebagai General Skrull, okey? Bukan lagi Skrull penentang dan sebagainya, dia adalah General sekarang ni. So dia berhak untuk membuat keputusan-keputusan tanpa melibatkan diri untuk duel, untuk bergaduh bersama dengan Telos. Dia bagi dia tak worth it langsung lah. So lepas tu juga Gravik ada mention tentang Gaia dan sebagainya dan membuatkan Telos berang sehingga dia mencucukkan pisau dekat tangan Gravik tu lah. Dan apabila masa tu dia terus tarik tangannya dan heal diri dia sendiri. Yang bermaksud pada scene tersebut kita dapat tahu Gravik sudah pun menjadi Super Skrull sebab dia menunjukkan super powernya sebagai ekstremis. Okey, di mana ekstremis dalam Iron Man yang ketiga itu dia dapat mengeluarkan api daripada badan dan juga dia ada healing factor sama seperti Wolverine dan juga Deadpool. Tapi dia punya muka, bila kita tengok muka Gravik itu, dia masih merasakan kesakitan tersebut lah. Tapi okey lah, kau rasa sakit tapi at the same time kau boleh healing. Bermaksud dekat sini Gravik sudah officially menjadi Super Skrull dan mungkin dalam episod yang keempat nanti kita akan dapat tengok macam mana the development of Super Skrull. Sebab kita tak witness sama benda tu. Kita tak nampak macam mana Gravik masuk kat mesin tu, tiba-tiba jadi Super Skrull, tak ada. Kita tak nampak benda tu. Hopefully aku mengharapkan kita akan dapat tengok in upcoming episode. Next up, we talk about Nick Fury and Telos. Okay, semasa masih lagi Skrulls Resistance ini cuba sedaya upaya untuk memecah belahkan manusia, Nick Fury dan juga Telos cuba sedaya upaya untuk menghentikan serangan yang seterusnya, di mana melibatkan kapal selam, aku tak ingat nama kapal selam apa, kapal selam dan juga kapal terbang UN, tak silap aku lah. Okay, di mana kalau berlakunya pertempuran tersebut akan berlakunya peperangan yang ketiga lah lagi sekali. Okey, lepas tu benda tu tak terjadi of course, tapi aku nak sentuh tentang relationship di antara Nick Fury dan juga Telos dan pentingnya kepada tajuk utama untuk episod yang ketiga ini iaitu Betrayal. So kita tahu masing-masing Nick Fury dan juga Telos dia rasa dikhianati. Okey, satu, Nick Fury rasa dia dikhianati oleh Telos sebab Telos tak berikan apa yang bukan tak berikan lah, Telos telah memasukkan jutaan Skrulls dekat bumi tanpa pengetahuan Nick Fury, dan juga Telos merasakan Nick Fury betray kepada Telos ini adalah disebabkan dia tak mengotakan janjinya untuk mencari satu planet di luar sana. Okay, so masing-masing betray lah, senang cerita, masing-masing betray. So apa yang kita dapat tengok untuk scene ini ataupun episod ni dalam bar tersebut, di mana Nick Fury terpaksa meminta maaf kepada Telos ataupun meminta bantuan. Okay, mungkin ada setengah orang lah akan rasa macam moment tu cringe tau, di mana Nick Fury di mana Telos mengatakan dekat Nick Fury, kata mungkin engkau boleh cakap, please Telos, I cannot do this without you, kan. Lepas tu Nick Fury dah macam fed up lah, macam malah aku nak perangai reptilia ni, perangai cicak ni kan, malah aku nak layan. Dia nak keluar tapi dia patah balik dan pergi berbisik kepada Telos, which mean dekat sini dia merendahkan egonya sebagai seorang manusia dan sangat-sangat memerlukan bantuan Telos sebab dia dah tak ada siapa lagi yang dapat membantunya sekarang ni. Even Colonel James Rhodes tak membantunya, in fact dia memecat Nick Fury. So itu momen tu sangat penting lah kepada penceritaan Betrayal, dan sehinggalah kita pergi ke scene dalam truck tu, dia ada membicarakan tentang Nick Fury, keadaan Nick Fury ataupun Director of Shields dan sekarang ni ada dekat Saber tidak akan dicapai. Nick Fury tak akan capai semua benda, semua achievement, semua pencapaian tersebut tanpa bantuan Skrulls. Dekat scene tersebut menunjukkan dekat kita, tanpa Skrulls, Nick Fury is nothing. Selama ni kita duk agung-agungkan Nick Fury mencipta Avengers dan sebagainya. Yalah, kita nampak dia punya credibility sebagai seorang ketua dan sebagainya. Tapi dia nak mencapai ke tahap itu dengan bantuan Skrulls ini, dengan bantuan Telos sebagai double agent untuk Nick Fury. Sebab orang masa dulu tak tahu siapakah Skrulls, Skrulls ni apa kejadah ke bendanya. So dia menghantar Skrulls ataupun shapeshifter ini untuk menjalankan kerja-kerja kotornya. Bila dia menjalankan kerja-kerja kotornya, dia dapatlah naik pangkat. Dia sama konsep seperti macam mana Colonel James Rhodes sekarang ini ada di position sekarang inilah, position barunya bersama dengan United States President dan sebagainya tu dengan bantuan Nick Fury. Sebab tu ayat
ayat Nick Fury dalam episod yang kedua juga memainkan peranan penting. Dia cakap we owe each other, kita saling membantu antara satu sama lain, sama seperti Talos dan juga Nick Fury. Memang bagus gila scene dekat dalam truck tu sendiri. Dia ada bagi sentimen-sentimen sarkastik di mana aku beli kau beli aku balik, aku beli aku balik, kau beli aku balik pula. Dia macam tu. Relationship tu kita nampak macam Nick Fury ni walaupun dia benci ke kadang sebab dengan Talos ni, dia kata macam aku kena bersihkan tahi kau selama 30 tahun. Mamat cicak tu memang trigger lah kan. Memang trigger kata aku kena bersihkan ni tahi kau kena bersihkan tahi aku. Kau tahu apa aku buat selama 30 tahun kerja bawah kau, tapi kau tak bagi satu planet pun kat aku. Conversation tu aku sangat-sangat menyukai. Next stop, we go kepada teori lah. Teori yang paling besar setakat ini adalah Colonel James Rhodes sebagai Skrull, okay? Ataupun Rhodey sebagai Skrull. So, dalam episod yang kedua, Correct Plot, aku dah bagi tahu aku punya andaian kepada Rhodey adalah Skrull selama ini. Aku tak tahu bila dia jadi Skrull, ataupun selepas filem Iron Man pertama ke, ataupun selepas Avengers Endgame ke. Aku tak tahu bila dia jadi Skrull. Tetapi dalam episod yang ketiga ni lagi kuat apabila Nick Fury dan juga Talos pergi memasuki rumah, memecah rumah untuk mendapatkan kod untuk deactivate misil dalam kapal selam tu lah kan. So in order untuk sampai ke tahap itu, Nick Fury ada kata nobody call me Nick. Dan benda ni dah cakap dekat dalam filem Captain Marvel lagi. So bermaksud dekat sini Nick Fury ada satu pegangan di mana kalau orang tu betul-betul kenal Nick Fury, kau akan panggil aku Fury instead of Nick. Tetapi Colonel James Rhodes dia panggil Nick Fury sebagai Nick dalam episod yang kedua, yang membuatkan aku rasa Nick Fury dah tahu all the way Rhodey itu adalah Skrull. Ya, dan di ending scene itu di mana dia call Minnie ataupun wife kepada Nick Fury itu menunjukkan Colonel James Rhodes ataupun Rhodey dan juga wife kepada Nick Fury semua bekerja dengan Gravik sekarang ini. So that's a huge teori lah. Adakah benda ni akan betul? Kita akan tengok nanti dalam episod yang keempat ni, di mana mungkin akan ada penculikan yang berlaku ataupun satu mission selain daripada pengeboman mencetuskan kontroversi di antara manusia A dan juga manusia B. Mereka juga nak high ataupun nak aim for higher power, iaitu menjadi President of United States. Yang tu aku assume je lah, tak tahulah betul ke tidak kan. So apa pendapat korang? Adakah korang rasa Rhodey tu adalah Skrull ataupun selama ni Rhodey tu memang Rhodey, tak ada dia Skrull merepek semua ni? Boleh komen kat bawah, okay? So last but not least, kita pergi kepada Gaia. What in the hell, Gaia mati dalam episod yang ketiga ni. Okay, this is a plot twist yang happen lah. Aku sebelum ni masa Maria Hill mati, I accept with that lah. Tapi Gaia mati dalam episod yang ketiga, aku macam tak boleh brain sikit. Aku macam otak aku keluar dan otak aku rasa macam nak menari. Sebab macam what in the hell is happening? Kenapa Gaia mati sedangkan dalam trailer dia kita nampak ada scene lain yang kita tak tengok lagi sepanjang episod 1, 2 dan 3. So jawapan kepada trailer itu adalah Gaia tak mati lagi. Aku ada 3 teori lah macam mana Gaia ni masih lagi boleh hidup dalam episod yang seterusnya, okay? So 3 teori tu, satu, yang mati ditembak masa scene Gravik tembak tu adalah bukannya Skrull Gaia, tapi Skrull yang berada di dalam organisasi sama seperti Talos, okay? Itu satu. Teori yang kedua, mungkin masa itu ditembak di dada tidak mematikan Gaia, okay? Dan ada orang lain ataupun Talos sendiri yang akan datang selamatkan Gaia, okay? Yang ketiga ni aku tak tahu betul ke tidak. Sama ada sebab kita tahu Gravik sudah mempunyai superpower dan dilabelkan sebagai Super Skrull. Tapi kita tak tahu berapa ramai lagi orang yang ada credibility dan juga superpower seperti Super Skrull. Dan berkemungkinan Gaia is one of the Super Skrull. Okay, aku tak tahu if this thing is true or not, di mana dia boleh heal diri dia. Dia kind of boleh jadi make sense, boleh jadi tak make sense. Sebab kan kalau Gravik tahu yang Gaia ni ada power Super Skrull, dia tembak tu memang tak mati kan. Mesti dia kena bunuh cara lain. Tapi
I don't know if that's going to happen. Yeah, we'll see lah. We'll see. Kita akan tengok macam mana Gaia akan survive after this. Apakah taktik ataupun plot twist yang akan dibawakan dalam episod yang seterusnya. Okay, so itulah correct plot session untuk episod yang ketiga, Betrayal, Secret Invasion. Okay, so apa pendapat korang untuk correct plot ini, dan juga apa pendapat korang tentang episod yang ketiga? Adakah korang menyukai? Nah, V, sorry, aku terpaksa tutup lah Secret Invasion, terlampau bosan, lemah. Okay, so yeah, thank you for watching. Terima kasih for your support. I'll see you guys in the next video. Assalamualaikum dan bye-bye.